tahun ini di negeri Johor kita ada 451 sekolah yang telah dipilih sebagai TS25, Sekolah Transformasi 2025. Untuk Pasir Gudang saja kita ada 14 sekolah, ya, ada 14 sekolah yang terlibat. Jadi nanti ada yang kohort yang ke-7, insya-Allah ada lagi, ya. Setakat ini kita dalam kohort yang ke-6, ya, tuan-tuan. Baik, kita lihat dulu logo TS25 ni. Logo dia agak special sikit, istimewa sikit. Okey, kenapa dipilih logo ini yang warna biru, kuning dan putih? Itu adalah adaptasi warna tema logo KPM. Ya. KPM ni biasa warnanya biru lah, biru dan putih. Kalau kita tengok baju korporat kementerian pun biru dan putih. Ya. Okey, dan warna biru tu bermaksud profesionalisme dalam sistem pendidikan negara. Ya. Itu warna biru. Dan warna kuning keemasan melambangkan kecemerlangan pendidikan, kecemerlangan guru, kecemerlangan pimpinan sekolah, kecemerlangan murid, ya, dan akhirnya membawa kecemerlangan negara kita sendiri, ya. Dan warna putih pula adalah melambangkan sistem pendidikan yang bermutu tinggi dan membentuk insan yang berkualiti serta berakhlak mulia, ya, yang putih, suci, ya. Putih itu suci, berkualiti, tapi bukan hanya berkualiti tetapi juga berakhlak mulia. Itu adalah kemenjadian murid dari segi sasiahnya, ya. Dan bentuk huruf T dan S mewakili perkataan transformasi dan sekolah. T adalah transformasi, S adalah sekolah. Manakala bulatan yang melatari bentuk huruf T dan S adalah mewakili gelombang perubahan kepada pendekatan pengurusan pendidikan, pembelajaran dan pengajaran di sekolah, ya. Gelombang perubahan, bermakna kita dulu dari sistem sekolah kita sedang berubah kepada sistem pembelajaran. Kalau dahulu kita sistem sekolah di mana keperluan untuk bersekolah hanyalah bangunan, guru, murid, itu saja sudah mencukupi, ya. Tapi apabila kita berubah, transform kepada sistem pembelajaran sekarang ini, kita bukan hanya perlukan bangunan, guru dan murid, tetapi kita juga perlukan community, ya, ibu bapa, masyarakat luar, PIBG. Dan pembelajaran juga bukan hanya berlaku di dalam sekolah, tetapi boleh berlaku di mana-mana, ya, di community, di luar bangunan sekolah, di padang, di mana-mana saja, di rumah juga berlaku pembelajaran. Itu adalah sistem pembelajaran, tidak terhad di sekolah saja. Okay. Manakala nombor 25 adalah mewakili tahun 2025, ya. Sebagaimana yang kita tahu, tahun 2025 itu adalah berakhirnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, ya, 2013-2025, dengan harapan pada masa itu semua sekolah di Malaysia ini telah pun menjadi sekolah TS25. Anda kata perkataan penggerak pembelajaran bermakna adalah tagline untuk program transformasi sekolah 2025. Jadi ini kita kena hafal lah tu tagline tu, ya, terutamanya. Kalau ada lawatan nanti insyaAllah akan ada lah, ya, untuk program TS25 ni. Apa dia punya tagline? Penggerak pembelajaran bermakna, ya. TS25 adalah penggerak pembelajaran bermakna. Okey, apa itu program TS25? Kita dah lama dah dengar ni, bermula daripada 2015 di Johor ni, bermula dengan 110 sekolah dahulu. Semasa itu di Johor pengarahnya adalah Tuan Haji Aminuddin Adam, bermula dengan 110 sekolah rintis TS25. Program transformasi sekolah TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Itu fokusnya, kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Jadi TS25 adalah merupakan sebahagian daripada usaha. Sebahagian saja, tuan-tuan. Maknanya ada banyak usaha oleh pihak kementerian ini. Kalau kita lihat dalam PPPM ada 11 anjakan. Itu adalah antara anjakan-anjakan yang merupakan usaha Kementerian Pendidikan untuk melestarikan, meningkatkan tahap pendidikan di Malaysia. Jadi TS25 ini hanyalah sebahagian saja. Dan mengaplikasikan dalam program TS25 ini, ia mengaplikasikan amalan terbaik
dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan di pihak pengurusan dan kepimpinan, serta pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam PDP, selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Kita adalah di gelombang yang terakhir, bermula 2021, 2025 ini adalah gelombang yang ketiga, bermakna gelombang terakhir dalam PPPM. Baik, dalam program TS25 ini, ia meliputi aspek persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Pembelajaran yang menyeronokkan, persekitaran yang menyeronokkan. Sedih bila dengar ni, persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan ni. Sebab murid-murid kita ni tak dapat suasana ni lah tahun ini. Sangat simpati dengan murid-murid kita. Sekolah hari tu baru setahun, sebulan lebih, kemudian bercuti lama. Tapi kita nak buat macam mana? Itulah keadaan lah yang kita kena terima. Kemudian kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan di peringkat SLT nanti. Kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan memandang ke hadapan. Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi. Kompeten. Kompeten ni maknanya bagi apa saja cabaran dia dapat laksanakan. Bagi saja apa tugasan dia dapat laksanakan. Dan aspirasinya tinggi. Ingin memajukan murid, ingin memajukan sekolah, ingin memberi ilmu yang terbaik, ingin mendapatkan hasil yang terbaik daripada murid-murid kita. Dan komitmen komuniti yang padu. Yang ini tidak boleh ditinggalkan, tuan-tuan. Dalam TS25, komuniti mesti ada seiring dengan pihak sekolah. Dan TS25 memerlukan komitmen komuniti yang padu. Alhamdulillah, kerana di pihak kita ni, di pihak sekolah kita, kita sentiasa mendapat sokongan, dokongan, bantuan, kerjasama yang sangat padu daripada komuniti, terutama daripada PIBG. PIBG merupakan satu badan yang mewakili komuniti ibu bapa di sekolah kita ini. Begitu juga dari pihak-pihak lain, komuniti yang sentiasa membantu, dari pihak wakil rakyat, dari pihak NGO, syarikat-syarikat swasta, badan-badan korporat yang banyak membantu. Kalau kita lihat tahun ini sebelum cuti hari raya pun ada banyak syarikat yang banyak membantu sekolah, membantu murid-murid dari segi keperluan dan sebagainya. Begitu juga dengan UiTM yang membantu UiTM yang membantu kita dari segi program-program STEM. Jadi banyak bantuan yang kita terima, komitmen yang padu daripada komuniti. Ini adalah sesuatu aspek yang memang kita harapkan daripada pihak-pihak luar yang dapat membantu sekolah. Baik, kita kembali kepada hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kalau kita ingat balik 2013 apabila dilancarkan PPPM, ini adalah merupakan sasaran utama kementerian dan bidang tumpuan serta program strategik. Apa sasaran utama? Murid, guru dan pemimpin sekolah. Kerana hasrat akhir PPPM adalah kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Itu hasrat akhir. Di mana-mana pun, di pihak JPN, PPD, sekolah, kementerian, menteri sendiri pun, itu adalah hasrat akhirnya, kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Jadi untuk melahirkan itu, kita perlu memberi tumpuan yang lebih kepada sasaran utama, iaitu murid, guru dan pemimpin sekolah. Dengan bidang tumpuannya adalah peningkatan enrolment di semua peringkat. Tidak ada murid yang tercicir. Di peringkat prasekolah, di peringkat pendidikan rendah sama ada swasta atau kerajaan, murid-murid asli, semuanya itu tidak boleh tertinggal. Peningkatan enrolment di semua peringkat. Kemudian peningkatan murid dalam STEM dan TVET. Ini menarik minat murid-murid untuk mempelajari sains dan matematik, teknologi, dan akses untuk MBK dan orang asli. Akses untuk MBK. Kalau dulu ramai murid-murid ataupun anak-anak yang terdiri dari golongan
berkeperluan khas, tidak mendapat peluang pendidikan. Ya. Tapi sekarang ini banyak dah peluang yang dibuka, banyak dah kelas-kelas pendidikan khas yang dibuka, sama ada kelas khas ataupun kelas inklusif di sekolah-sekolah biasa. Ya, begitu juga orang asli. Ya. Jadi ini adalah penyertaan murid yang tidak terhad kepada siapa sekalipun. Kemudian pembelajaran murid, pengetahuan dan kemahiran kalis masa hadapan, pendidikan digital, penguasaan bahasa Inggeris, ya. Pendidikan digital, ya. Kita ada peralatan 5 sekarang sebagai satu media pembelajaran yang boleh diperkasakan sebenarnya, yang sangat membantu murid-murid kalau dapat digunakan dalam proses PDP, ya. Cuma mungkin masalah di sekolah kita adalah masalah peranti, masalah gadget, ya. Yang itu sajalah, talian internet itu jadi masalah. Kerana sebagaimana kita maklum, ibu bapa kita kebanyakannya dari golongan B40, ya. Jadi kita fahamlah kekangan-kekangan ini. Okey, kualiti guru, peningkatan kualiti guru dan pemimpin sekolah. Kualiti guru dan pemimpin sekolah harus dipertingkatkan. Penjaminan input guru dan pemimpin sekolah yang berkualiti dengan sokongan JPN dan PPD. Kemudian pentaksiran, pengukuhan pelaksanaan pentaksiran sekolah, penggunaan data pentaksiran sebagai evidence untuk memperbaiki PDP, ya, memastikan murid mencapai tahap penguasaan minimum. Ya. Itu hasrat PPPM, memastikan murid mencapai tahap penguasaan minimum. Dia tidak kira berapa persen murid, tapi maknanya semua murid kalau boleh mencapai tahap penguasaan minimum. Kemudian ada juga program-program strategik yang meningkatkan dan menyokong accountability, seperti DTP, District Transformation Program, Program Transformasi Daerah, TS25, pendidikan digital, pengukuhan guru dalam bidang pentaksiran. Ini adalah hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, ya, yang telah dilancarkan pada 2012, ya, dilaksanakan bermula 2013. Ya, kalau kita ingat dulu, negeri Johor adalah negeri terakhir berlakunya apa kata orang perjumpaan dengan masyarakat, dengan pimpinan masyarakat, sekolah, guru, JPN, PPD untuk memberikan input sebelum PPPM ini dilaksanakan, ya, dan dilancarkan di KSL Resort di Johor Bahru pada tahun 2012, ya, oleh Menteri Pendidikan pada masa itu, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Haji Mohamad Yassin. Kalau kita ingat sejarahnya lah. Baik, hasrat akhir PPPM. Itu yang terkandung seperti yang tadilah. Hasrat akhir dia, setiap sekolah adalah sekolah berkualiti. Setiap sekolah adalah sekolah berkualiti. Jadi TS25 ini menyokong hasrat akhir PPPM. Di mana akhirnya semua sekolah adalah sekolah berkualiti dan setiap murid menjadikan kemenjadian murid sebagai hasrat akhir PPPM, ya. Sekolah berkualiti, kemenjadian murid, ya. Kemenjadian murid berdasarkan kepada penggunaan dokumen standard, pedagoginya, pentaksirannya sebagai satu pengukuran untuk melihat kemenjadian murid, ya. Dan untuk sekolah pula mewujudkan suasana persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna, pemimpin berkesan, guru berkualiti, sokongan PIBG dan komuniti. Tidak ditinggalkan ni sokongan PIBG dan komuniti, sentiasa ada, ya. Okey, kita lihat konsep ataupun kerangka TS25. Yang pertama adalah persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Bagaimana untuk menghasilkan keadaan ini? Ia adalah gabungan antara persekitaran, pengajaran dan pembelajaran bermakna, ya. Ia gabungan semua konsep, semua elemen-elemen itu untuk menjadikan murid dan sekolah berkualiti. Yang pertama, mesti ada guru berkualiti. Bagaimana yang saya sebut tadi lah.
Guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi, yang sanggup menerima apa sahaja tugasan, menerima cabaran, walaupun kadang-kadang mungkin guru-guru terpaksa mengajar kelas-kelas yang belakang, yang murid-muridnya tidak pandai membaca, tetapi guru kita adalah kompeten, sanggup terima, berani mencabar diri untuk membuktikan bahawa dia boleh melaksanakan sesuatu, akhirnya dapat menghasilkan sesuatu, iaitu murid yang boleh membaca, boleh menerima ilmu dengan baik. Dan guru-guru ini mesti beraspirasi tinggi, penuh keyakinan, dan boleh bekerja dengan penyeliaan yang paling minima, boleh berkarya sendiri, mempunyai kreativiti sendiri bagaimana untuk mendepani masalah pembelajaran murid-murid mereka untuk mencapai hasil yang terbaik. Kemudian pemimpin berkesan, kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, maknanya pimpinan sekolah. Pimpinan sini saya tidak masukkan hanya SLT tapi juga MLT, ya. Pemimpin pertengahan, ya, yang menjadi barisan hadapan. Contohnya kalau di sekolah kita adalah ketua-ketua panitia. Ini adalah pemimpin pertengahan yang sepatutnya jadi pemimpin yang berkualiti dan berwawasan, ya. Kemudian sokongan PIBG dan komuniti, komitmen komuniti yang padu. Jadi elemen ini semua dia bergabung, yang menjadi satu unsur yang boleh membantu menjadikan sekolah ini berkualiti, begitu juga muridnya berkualiti. Ya, tidak boleh tinggalkan antara salah satu elemen-elemen ini. Kalau pincang salah satunya, maka sukar untuk mencapai hasrat akhir PPPM 2013-2025. Ya. Baik, apa hala tuju program TS25 ni? Selalu diwar-warkan TS25, TS25. Apa hala tujunya? Ya. Mempertingkatkan kepimpinan sekolah ke arah pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi. Ini adalah gelombang 3 PPPM. Itu dia, hala tuju yang pertama, meningkatkan kepimpinan sekolah ke arah pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi. Yang kedua, memperluaskan latihan kepada semua pentadbir dan guru di sekolah program TS25 dan sekolah yang belum menjadi program TS25. Ada latihan-latihan yang diberi kepada pentadbir, kepada guru-guru. Nanti kita pun, sekarang pun kita sedang menjalani latihan, tuan-tuan. Terutama oleh saya dan Cik Ghazali sekarang ni. Kemudian ada satu peringkat nanti, ada modul-modul yang lain akan melibatkan juga ketua-ketua panitia, guru dan guru-guru yang lain yang akan dilibatkan sama. Okay. Memantapkan pendidikan STEM dengan kerjasama Pusat STEM Negara dan memantapkan penguasaan bahasa Inggeris dengan kerjasama EITC, Improve with TS25. Itu ada program-program yang dilaksanakan untuk mencapai hala tuju program TS25. Okay. Jelas tuan-tuan, setakat ni dia memang, kalau kali pertama dengar ni memang agak susah kita nak mencerna dia, nak adapt dalam pemikiran kita ni kali pertama. Seperti apabila saya terima pertama kali lah, dia punya modul-modul TS25 ni, memang sukar untuk kita, kata orang, mentafsir bagaimana nak melaksana, apa nak dibuat. Dia memerlukan sedikit masa, ya, untuk kita membiasakan dengan program TS25 ni. Kalau dia betul-betul dilaksanakan, dia akan menukarkan sekolah itu. Dia akan transform sekolah itu. Ya. Sebab itu dipanggil program transformasi, ya, TS25. Dia akan transform sekolah itu. Kalau dulu mungkin sekolah kita sekolah biasa-biasa, dia akan menjadi sekolah yang luar biasa. Ya. Tapi perubahan itu, transformasi bukan hanya di peringkat dasar saja, secara luaran saja, tapi dia mesti berlaku secara dalaman. Pemimpin sekolahnya, pemimpin pertengahannya, guru-gurunya, murid-muridnya, ibu bapanya, semuanya harus transform. Barulah boleh menjadikan sekolah itu berubah daripada keadaan yang sebelum ini kepada keadaan yang lebih baik, ataupun menjadi sekolah yang lebih cemerlang lagi. Ya, itu yang perlu dilaksanakan. Ya. Okey, mandat dan objektif program TS25. Okay. Objektif dia,
mengaplikasi konsep dan amalan PDP yang berfokus, konsep dan amalan PDP yang terbaik yang berfokus. Okey. Ada terlepas. Okey. So. Okey. Kemudian membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan yang komprehensif dan berstruktur kepada pembimbing pedagogi dan pembimbing kepimpinan. Membangunkan kepakaran dalam melalui latihan. Dan juga membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Okay. Dan program transformasi sekolah ini telah bahawa dalam majlis mesyuarat majlis ekonomi di kerajaan pada 19 Januari 2015. Maka selepas itulah program ini barulah disebar luaskan ke seluruh negara. Matlamat, ada 3 matlamat utama program TS25, iaitu yang pertama kepimpinan, memantapkan kepimpinan sekolah. Yang kedua, kualiti pengajaran dan pembelajaran, iaitu memaksimumkan potensi guru dan murid menerusi peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran PDP. Dan yang ketiga, pelibatan komuniti, mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan murid. Jadi ada 3 matlamat. Yang pertama adalah kepimpinan, yang kedua adalah kualiti pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang ini guru, ya. Libatkan potensi guru, aspirasi guru, ya. Guru yang kompeten, dan juga yang ketiga pelibatan komuniti. Perlu diperkukuhkan lagi pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak-pihak berkepentingan, pemegang taruh, ya, demi kejayaan murid kita, insya-Allah, ya. Terutamanya dalam bidang akademik lah, ya. Begitu juga dengan bidang sasiah, pembentukan sasiah diri mereka. Okay. Baik, kitaran program TS25, dia bukan berlaku dalam jangka waktu yang singkat. Biasanya berlaku dalam masa 3 tahun. Kita masih lagi di fasa pertama, fasa latihan. Ya. Untuk latihan ini dia melibatkan ada 5 modul. Modul 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Minggu ini adalah minggu terakhir untuk modul 1, minggu hadapan akan bermula dengan modul 2, kemudian diikuti dengan modul 3 dan seterusnya lah. Kemudian pada tahun hadapan adalah fasa kedua, 2022 adalah fasa kedua, fasa transisi, dan fasa ketiga adalah budaya, menjadikan TS25 ni, amalan-amalan baik ini dari segi pedagogi, dari segi kepimpinan, pengurusan, pelibatan ibu bapa, sebagai satu budaya yang dapat membantu, yang menyokong kemenjadian sekolah ini, ya. Dan akhirnya adalah fasa keempat, iaitu melestarikan TS25. Apa-apa amalan yang telah kita laksanakan, jadikan satu budaya, sewajarnya dilestarikan, ya, menjadikan sesuatu yang kekal, ya, yang kekal di sekolah ini. Dengan sokongan profesional mengikut keperluan, berfokus, dan di situ nanti akan ada kajian pencapaian dan juga impak. Dan untuk ada akreditasi nanti di akhirnya nanti, adakah kita layak atau tidak jadi sekolah TS25, ya, di akhir. Itu adalah di fasa yang keempat nanti, ya. Baik. Untuk peringkat awal ini kita ada 5 modul, ya. Modul 1, modul 2, 3, 4 dan 5. Yang ke-6 nanti dan 7 barulah libatkan nanti guru-guru yang lain, ya. Ada guru-guru, terutamanya ketua-ketua panitia, ya. Dan juga guru-guru lain lah yang akan terlibat sama. Dan akhirnya sampailah ke modul yang ke-8. Ya. Dia akan ambil masa, tuan-tuan, ya. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ambil masa lah. Sebab itu perlunya semua pihak memahami perkara ini, ya, supaya kita dapat bergerak seiring, bergerak sama, memastikan kita tidak tertinggal. Sebab apabila kita terlibat dengan TS25, dia bukan hanya menjadi tugas ataupun peranan sebahagian guru. Kelompok guru ini tidak laksana
kelompok guru ini buat, kelompok guru ini tidak buat, ya. Tak, dia mesti melibatkan semua pihak. Sebab ia berkait rapat dengan PDP. Ingat tadi ya, PDP dan guru yang berkualiti dan berkesan. Jadi apabila ini dia akan melibatkan semua guru. Ya, tuan-tuan. Baik, ini adalah antara peserta-peserta latihan sepanjang pelaksanaan modul-modul ini. Kalau kita tengok modul 1, 2, 3, 4 dan 5 itu yang terlibat adalah guru besar dan penolong kanan. Ya. Ada dua individu yang terlibat. Saya sendiri bersama Cik Muhammad Ghazali lah, ya, penolong kanan. Kemudian modul ke-6 dia akan melibatkan salah seorang antara guru besar dan GPK dan guru akademik biasa, BM, BI, matematik dan sains. Ada 4 subjek dinyatakan di situ. Jadi ada 2 guru yang akan terlibat. Okay. Kemudian modul ke-8 ke-7 akan melibatkan sama seorang daripada pengurusan, seorang daripada guru kanan, ketua panitia, guru akademik biasa seorang, ada 3 juga. Dan yang ke-8 apabila kita melestarikan benda ni, dia akan melibatkan seorang daripada pengurusan dan seorang daripada ketua panitia, MLT, ya tuan-tuan. Jadi ini adalah proses yang akan kita lalui nanti. Baik. Dan ini adalah jadual pelaksanaan latihan. Sehingga modul 5 saja tahun ni, sehingga 14 November 2021. Modul 1 dah berakhir, akan berakhir tak lama lagi ni, beberapa hari lagi. Kemudian modul 2 akan bermula minggu hadapan, diikuti modul 3, modul 4 dan modul 5 berakhir pada 14 November 2021. Okey, jadi pihak-pihak tadilah yang terlibat sepanjang itu. Baik, jelas tuan-tuan setakat ni insya-Allah. Okey, apa harapan sekolah dalam pelaksanaan, dalam proses kita melaksanakan TS25 ini hingga akhirnya? Apakah hasil akhir yang kita harapkan? Yang pertama, barisan kepimpinan sekolah yang mantap, terutama guru besar, SLT dan MLT. Okay. GB itu guru besar tuan-tuan. SLT itu adalah senior leaders team, senior leaders team. Ini terdiri pada penolong kanan, guru-guru penolong kanan, SLT. Ada 3 penolong kanan. Dan kita ada juga MLT, kepimpinan sekolah yang mantap. MLT juga termasuk dalam kepimpinan. MLT adalah middle leaders team, pemimpin pertengahan, pasukan pemimpin pertengahan. Ini adalah dalam kalangan ketua-ketua panitia, MLT. So, nanti kalau disebut MLT, SLT, tuan-tuan dapat fahamlah apa maksud SLT, apa maksud MLT. Okay. Kemudian harapan kita seterusnya adalah potensi guru dan murid berada di tahap maksimum. Potensi guru dan murid berada di tahap maksimum. Mana kita pergi all out lah dalam PDP kita, dalam aktiviti lain. Apa-apa pelibatan kita, semuanya di tahap yang maksimum. Bukan hanya sekadar buat, sekadar laksana. Tidak ada perkataan sekadar tu dah tak ada dah. Mesti buat sehabis baik. Macam dalam pengakap, buat sehabis baik. Semuanya kena buat sehabis baik. Okay. Sebenarnya kalau keadaan sekarang ni, kalau kita bersekolah, sebenarnya kita agak beruntung sedikit kerana kita dapat memberi banyak tumpuan kepada bidang akademik dalam PDP. Sebab kita tidak diganggu, bukan diganggu, kita tidak terlibat dengan program-program lain. Contohnya dulu kita ada acara sukan, ada acara pertandingan, perlawanan di peringkat zon, daerah. Kemudian kita ada juga program-program seperti perkemahan, kursus di luar. Sekarang ini tumpuan kita hanya di sekolah saja. Itu pun kalau sekolah dibuka semula lah maksudnya. Jadi kita dapat beri tumpuan sepenuhnya kepada murid-murid, terutama dalam bidang PDP. Yang lain-lain tu kita laksana cuba secara online. Yang PDP ini kita dapat berbuka dengan murid, dapat laksanakan dengan sehabis baik kalau boleh. Itu juga dengan kualiti PDP kita meningkat, dengan bimbingan, dengan pimpinan daripada pihak pengurusan, daripada pihak
rakan elit TS25 ini, kualiti PDP kita akan dapat dipertingkatkan. Begitu juga kualiti dan pelibatan sumbangan PIBG, komuniti dan pihak berkepentingan berada di tahap maksimum. Sekarang ni memang banyak bantuan pelibatan oleh pihak-pihak luar, oleh PIBG. Mungkin boleh dipertingkatkan lagi. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh dilaksanakan. Mungkin ada idea-idea yang terkini yang lebih baik. Terutama dalam keadaan sekarang ini, ya, di mana kita tidak berjumpa dengan murid-murid. Bagaimana untuk meningkatkan pencapaian murid-murid, pembelajaran murid-murid, bagaimana dengan PDPR, apakah sumbangan kita, apa yang kita boleh laksanakan untuk memastikan kualiti pembelajaran murid-murid ini tidak jauh tertinggal, jauh ketinggalan. Kita tidak mahu murid-murid kita ini menjadi mangsa keadaan. Kalau boleh, walaupun bercuti, murid-murid tetap menerima pendidikan, pengajaran seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, tuan-tuan. Jadi, don't count the days. Kita jangan mengira hari. Mengira hari, bilalah nak cuti, bilalah nak periksa, bilalah nak itu. Ataupun kita mengira hari-hari yang lepas ni. Sebelum ni kita tahun berapa, UPSR kita baik. Dulu murid kita dapat gini, dapat itu, dapat kejayaan, dapat wakil tu, wakil ni. No, kita jangan count. Tapi pastikan make the days count. Pastikan hari-hari yang kita lalui itu memberi makna. Ada sesuatu yang kita buat. Ada perkara yang boleh kita berikan kepada murid-murid kita. Ya. Ada perkara, ada input yang kita dapat sampaikan kepada murid-murid yang berguna kepada mereka, ilmu yang berguna kepada mereka, pengajaran yang berguna kepada mereka. Ya, jadi sebab apa? Sebab bersama kita berjaya. Itu adalah moto kita. Bersama kita berjaya. InsyaAllah bersama maksudnya kepimpinan sekolah, kepimpinan pertengahan, MLT, guru-gurunya, AKP-nya, daripada pihak kantin, pembersihan, dari pengawal keselamatan, daripada PIBG, komuniti, pemegang taruh, semuanya akan bersama, mesti wajib bersama untuk memastikan hasrat kita dapat dilaksana, akhirnya dapat dicapai. Ya. Bagi memastikan hasrat akhir PPPM 2013-2025 itu dapat dicapai, iaitu sekolah berkualiti dan kemenjadian murid. Itu adalah intipati hasrat PPPM yang menjadi tanggungjawab kita bagi memastikan bahawa hasrat itu dapat dicapai. Dia tidak terletak di bahu orang lain ataupun tidak terletak di bahu hanya setengah orang, setengah pihak, tapi terletak di bahu kita sama. Ya, sebab itu kita bersama kita berjaya. Kalau ada satu pihak yang menarik diri, yang tidak memainkan peranan, kejayaan itu agak sukar dicapai. Tuan-tuan. Jadi saya rasa itu sajalah yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan TS25.